Assalamualaikum. Hai, cikgu harap awak semua sihat dan sentiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita teruskan, kepada yang belum subscribe channel cikgu, ringankanlah jari awak untuk tekan butang subscribe agar awak tidak ketinggalan video-video cikgu yang akan datang. Jika awak sukakan video ini, awak boleh tekan butang like. Terima kasih atas sokongan awak semua. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 3, bab 4, kereaktifan logam, subtopik 4.3, pengekstrakan logam daripada bijinya. Terdapat 4 peringkat dalam proses pengekstrakan besi. Pertama, campuran biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, arang kok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. Kedua, semburan udara yang sangat panas dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. Peringkat ketiga, tindak balas yang berlaku di dalam relau bagas adalah pada suhu yang tinggi. Dalam penghasilan ferum, arang kok atau karbon bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arang kok panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. Karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Dalam penghasilan sanga, batu kapur atau kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon dioksida dalam biji besi untuk membentuk sanga atau kalsium silikat. Peringkat keempat, pada suhu yang tinggi di dalam relau bagas, ferum yang dihasilkan akan melebur. Leburan ferum ini mengalir ke bahagian bawah relau. Dari semasa ke semasa, leburan ferum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan ferum yang membeku ini dikenal sebagai besi tuangan. Sanga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga ini juga mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sanga adalah kurang kumpat daripada leburan ferum, sanga terapung di atas leburan ferum. Dari semasa ke semasa, leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan jalan. Dalam pengekstrakan logam, logam yang lebih reaktif daripada karbon diekstrak melalui proses elektrolisis. Manakala logam yang kurang reaktif daripada karbon diekstrak menggunakan karbon. Awak sudah kuasai tajuk pengekstrakan logam? Jom kita teruskan dengan belajar cara menjawab soalan-soalan berformat PT3 untuk tajuk ini. Soalan pertama, nyatakan kaedah pengekstrakan logam daripada biji atau oksida logam yang berikut. A. Magnesium oksida. B. biji besi. Magnesium oksida. Magnesium lebih reaktif daripada karbon, maka pengekstrakan adalah melalui elektrolisis. Besi atau ferum adalah kurang reaktif daripada karbon, maka pengekstrakan melalui penurunan oksida logam oleh karbon. Soalan 2A. Nyatakan satu contoh logam selain ferum yang diekstrakkan dengan menggunakan relau bagas. Awak perlu pilih logam di bawah C, karbon, dalam siri kereaktifan logam kecuali kuprum, merkuri, argentum dan emas. Soalan 2B. Raja menunjukkan relau yang digunakan untuk mengekstrak ferum. Nyatakan bahan yang dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian berlabel. Pertama, P, kedua, Q. Pada bahagian P, bahan yang dimasukkan ialah biji besi, arang kok dan batu kapur. Manakala bahagian Q adalah semburan udara yang sangat panas. Soalan 2C pula. Namakan bahan yang dialir keluar dari relau bagas melalui bahagian berlabel. Pertama R, kedua S. Di bahagian R, bahan yang dikeluarkan ialah sanga, manakala bahagian S, bahan yang dikeluarkan ialah leburan ferum. Soalan ketiga. Nyatakan satu kesan buruk daripada aktiviti perlombangan yang tidak dirancang dan cara untuk menyelesaikan kesan buruk tersebut dalam konteks yang berikut. A. Konteks tempatan. B. Konteks global.
Untuk konteks tempatan, masalahnya ialah hakisan tanah dapat diselesaikan dengan menanam semula pokok di tanah yang berkenaan. Konteks global ialah pencemaran udara dapat diselesaikan dengan menapis gas yang dihasilkan oleh aktiviti perlombongan sebelum dibebaskan ke udara. Soalan 4A. Apakah fungsi bahan X? Bahan X ialah batu kapur. Maka fungsi batu kapur adalah untuk bertindak balas dengan bendasing dalam biji timah untuk membentuk sanga. Soalan 4B. Jadual di bawah menunjukkan peringkat pengekstrakan timah di dalam relau bagas. Tuliskan nombor 1 hingga 5 untuk menunjukkan urutan yang betul. Pelajar perlu melangkah nombor pada gambar raja untuk memudahkan menjawab soalan. Pertama, biji timah dicampurkan dengan arang kop serta batu kapur dan dibakar. Kedua, karbon menyingkirkan oksigen daripada timah 4 oksida dan menghasilkan lemburan timah. Ketiga, batu kapur bertindak balas dengan bendasing dan membentuk sanga. Keempat, sanga dan lemburan timah terkumpul di dasar relau. Dan terakhir, molten timah disalurkan ke dalam acuan untuk membentuk jongkong timah. Soalan 5. Kaji rajah tentang pengekstrakan besi daripada bijinya seperti hematit dan magnetit, iaitu ferrum 3 oksida. A. Namakan unsur-unsur yang membentuk biji besi. Biji besi nama saintifiknya ialah ferrum 3 oksida. Maka ia terdiri daripada unsur-unsur ferrum dan oksigen. B. K ialah sejenis karbon. Namakan K. Karbon yang digunakan dalam pengekstrakan biji besi ialah arang kop. C. Apakah gas M? Gas M ialah gas karbon dioksida yang terhasil daripada pembakaran karbon. Soalan 5D. Mengungkapkan persamaan perkataan untuk tindak balas antara ferrum 3 oksida dengan karbon dalam relau bagas. Persamaan perkataannya adalah ferrum 2 oksida tambah karbon bersamaan dengan ferrum tambah karbon dioksida. Soalan 5E. Apakah yang boleh dibuat daripada leburan sanga? Sanga ialah leburan yang berada di atas besi tulen lebur, di mana boleh digunakan untuk membuat tapak jalan raya. Seterusnya, soalan ke-6. Raja di sebelah menunjukkan biji timah. A. Apakah nama saintifik bagi biji timah? Namanya ialah strontium 4 oksida. B. Tuliskan persamaan perkataan bagi tindak balas antara pencemaran air. Soalan 8. Soalan terakhir. Awak diminta menukar model 3D merangkumi alat radas dan bahan yang disediakan. Awak juga perlu menulis penerangan mengenainya. Lukisan perlu disertai dengan label sekurang-kurangnya 2. Lakaran perlu dilukis menggunakan pensel. Lakaran model 3D dan penerangannya perlulah jelas. Untuk model relau bagas, penerangannya adalah seperti berikut. Botol mewakili relau bagas, minyak masak mewakili sanga, air mewakili leburan ferrum, motor mewakili alat pemanas, serbuk besi mewakili biji besi dan serbuk kapur mewakili batu kapur. Bila kipas disambung pada arah yang berlawanan dengan arah yang biasa,
supaya udara diseduh mengalir melalui motor untuk dipanaskan. Motor juga disejukkan oleh aliran udara ini. Sekian dahulu perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk awak semua. Nantikan video cikgu yang akan datang. Tunggu!